بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat pujian yang sangat agung, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita di siang ini diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sihat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ilmu agama, untuk mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Di mana sunnah-sunnah ini kebanyakan sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka perlu atau penting bagi kita ni untuk mempelajarinya lagi, sehingga apa yang kita pelajari dalam buku ini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'." Yang bermaksud, sesiapa yang mengawali ataupun yang memulakan mengamalkan sunnah daripada sunnah-sunnahku, iaitu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengamalkan setelahnya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mari kita sambung lagi pelajaran kita ni, iaitu buku sunnah-sunnah yang terlupakan ataupun yang ditinggalkan. Silahkan buka muka surat yang itu hari kita berhenti di mana? Berhenti pada muka surat yang ke-83 kalau tak silap ya. Masih lagi dalam bacaan salat subuh. Jadi seperti mana yang sudah kita pelajari kemarin, iaitu minggu lepas, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila beliau salat subuh, surah-surah yang beliau baca setelah Al-Fatihah di antaranya adalah surah Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian di antaranya lagi kadang baginda Nabi membaca wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ya. Iaitu surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kemudiannya lagi beliau disebutkan bahawa beliau ni apabila dalam perjalanan beliau membaca 3 kul ya, atau bukan 3 kul, iaitu membaca 2 surah pendek yang disebut kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini apabila beliau dalam keadaan safar. Baik. Sekarang sambungannya dia dah, iaitu hadis daripada Abdullah bin As-Sa'id. Dia berkata, "Shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah." Jadi Abdullah bin Sa'id ini menceritakan apa bacaan yang dibaca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan solat subuh di Mekah. Katanya, "Fastaftaha suratal mu'minin." Kami solat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dikata Abdullah bin Sa'id. Lalu beliau membaca surah Al-Mu'minun. Ini surah yang dibaca beliau ketika beliau berada di Mekah. Tapi bukan sentiasa membaca surah Al-Mu'minun. Ini dibaca secara bergantian dengan surah-surah yang lain.
sampai pada ayat yang menyebutkan nama Musa dan Harun atau nama Isa. Jadi surah Mukminin ini, Al-Mu'minun ini dia tidak dibaca semua. Ya. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada ayat yang menyebutkan Musa dan Harun atau nama Isa. Ya. Kemudian di sini disebutkan hatta jaa dzikru Musa wa Harun atau dzikru Isa akhadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraka'ah. Ya. Beliau membaca surah Al-Mu'minun sampai pada ayat yang menyebutkan nama Musa dan Harun atau nama Isa. Beliau pun terbatuk. Ketika beliau sampai pada surah ni, bukan pada surah ni, pada ayat ni, ayat yang ada perkataan Musa dan Harun atau nama Isa, itu ayat yang berapa? Antum boleh cari sendiri nanti dalam surah Al-Mu'minun. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat ini, beliau tiba-tiba terbatuk. Manusia biasa kan, batuk kan? Sama dengan imam-imam surau ataupun masjid kita. Kadang di antara mereka ada yang batu ataupun nafas tak cukup dan sebagainya. Beliau pun lantas bergegas rukuk. Karena beliau batuk tu pada ayat yang di dalamnya ada perkataan Musa dan Harun Isa, beliau langsung rukuk. Kemungkinan beliau itu karena batuknya tidak berhenti ataupun mungkin beliau tidak kuat lagi untuk melanjutkan, untuk menyambung kembali, sehingga beliau itu berhenti pada ayat yang di dalamnya terdapat perkataan Musa dan Harun ataupun nama Isa. Jadi jelas daripada hadis ini bahawa baginda Nabi dalam solat subuhnya pernah membaca surah Al-Mu'minun. Boleh kita praktikkan. Boleh kita praktikkan dalam solat kita. Kalau kita nak ikutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya baca surah Al-Ikhlas ataupun surah An-Nas ataupun surah Wal-'Asr. Itu sering kali dibaca oleh kita. Sekali-kali kita kalau nak ikutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca surah Al-Mu'minun. Ini bagi yang mempunyai hafalan. Kalau tidak mempunyai hafalan, silahkan baca surah-surah Al-Mufassal lainnya. Muka surat 82. Dari Amr bin Haris. Sekarang Amr bin Haris mencerita. Silap. Bukan 82, 84. Sorry. Dari Ummu Salamah. Sekarang Ummu Salamah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha. Ya. Lamma syakat lahu إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. Kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah ketika dia mengadu kepada beliau, apabila salat subuh akan dilaksanakan, bertawaflah kamu sambil duduk di atas untamu sementara orang-orang tengah mengerjakan salat. Baik, hadis seterusnya dalam riwayat lain Ummu Salamah berkata, Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ummu Salamah ni nak ceritakan apa di sini ni? Nak ceritakan apa surah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Ya, fatuftu kata Ummu Salamah, kemudian aku tawaf. Karena dia diperintahkan oleh baginda untuk tawaf. Sementara para sahabat dengan baginda Nabi solat. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli ila jambil bait. Sementara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di samping Baitullah. Wa huwa yaqra'u, beliau membaca Wat-Tur wa kitabim mastur. Beliau membaca surah Wat-Tur wa kitabim mastur. Ini riwayat Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1619, dan Imam Muslim nomor hadis 1276. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi selain daripada yang disebutkan, surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh di antaranya surah Wat-Tur wa kitabim mastur.
Jadi bagi kita ni mempunyai hafalan surah ini, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur, Wat-Tur wa kitabim mastur wal baitil ma'mur lupa dah. Silakan dibaca. Ini penting. Kalau kita memang nak ikutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ruh Al-Kalai, dari salah seorang sahabat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh kemudian membaca surah Ar-Rum di dalamnya. Riwayat yang lain daripada Abu Ruh Al-Kalai ini bahawa baginda Nabi membaca surah Rum dalam salat subuh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Hadis ini hasan. Jadi di antara salat yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain yang disebutkan di atas tadi adalah surah Rum. Berarti ada berapa surah ni? Jadi banyak surah lah. Banyak surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh. Tidak hanya satu ataupun dua surah saja yang dilazimkan oleh baginda Nabi, tetapi beliau membacanya secara bergantian. Sebagaimana yang disebutkan tadi, di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam salat subuhnya, iaitu membaca membaca 60 sampai 100 ayat. Ini yang pertama. Yang kedua membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca surah-surah pendek, Al-Mufassal, yang sangat pendek, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca ketika beliau ada safar. Tetapi kita baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ketika solat di rumah ataupun solat berjamaah. Okey, kemudian yang kelima di antara surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuhnya adalah surah Al-Mu'minun. Ini yang kelima ya, Al-Mu'minun. Tetapi beliau itu berhenti pada ayat yang menyebutkan nama Harun ataupun Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian yang keenam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah dalam solat subuhnya membaca surah Wat-Tur wa kitabim mastur. Okey. Masih ada lagi nih. Ini yang keenam tadi. Yang ketujuh, dari seorang lelaki Juhainah. Ini ada seorang lelaki Juhainah. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. Tengok ni. Yang bermaksud, dia pernah mendengar Nabi membaca surah Az-Zalzalah. Ini menceritakan tentang hari kiamat. Setidaknya kita lah membaca surah ini, Az-Zalzalah ni. Karena dia mengingatkan kita kepada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan semua isinya. Qala al-insanu ma laha. Manusia berkata ma laha. Ni ada apa semua ni? Ma laha. Ni apa? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Kalau kita baca ayat ini lalu kita mentadabburi maknanya, memikirkan kandungannya, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, insya-Allah solat kita akan khusyuk. Jadi daripada kita selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam solat 5 waktu kan. Lebih baiknya baca ini juga. Jadi katanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Az-Zalzalah di 2 rakaat solat subuh. Baginda pernah membaca surah Az-Zalzalah pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua. Surah yang dibaca sama. Dan surah ini pendek. Az-Zalzalah. Laki-laki Juhain itu berkata, aku tidak tahu adakah beliau lupa
atau membacanya yang kedua kalinya itu secara sengaja. Jadi lelaki ini berkata, beliau membaca surah ni, kedua-duanya ni dengan Al-Zalzalah, saya tidak tahu. Adakah baginda Nabi ini memang sengaja ke membaca surah Al-Zalzalah pada rakaat yang kedua ataupun beliau memang lupa. Aku tak tahu. Kata orang lelaki inilah. Jadi kita boleh amalkan ni lah, boleh amalkan surah Al-Zalzalah. Contoh kalau kita rakaat yang pertama membaca surah Al-Zalzalah, rakaat yang kedua boleh kita baca surah yang lain, Al-Ikhlas ke ataupun Al-Kafirun ke dan sebagainya. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika safar maupun mukim. Dalam keadaan safar ataupun mukim yang selalu diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Lihatlah asar mereka dalam Al-Musannafat karya Abdul Razak dan Al-Musannafat karya Ibnu Abi Syaibah. Yang tak mungkin saya jabarkan semuanya dalam kitab ini karena khawatir akan memperluas pembahasan. Jadi sebetulnya masih ada lagi surah-surah yang lain yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh. Dan penjelasan ini lengkapnya berada disebutkan dalam Al-Musannafat karya Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. Jadi kalau antum nak memperluas tentang bacaan tentang maklumat surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh, silakan antum layari ataupun buka Al-Musannafat karya Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. Kalau nak baca semua boleh. Tafadhal. Jadi itu sudah selesai ya bacaan dalam solat subuh. Jadi apa yang perlu kita lakukan ni? Kalau kita memang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan, maka ikutilah, amalkanlah apa yang telah kita pelajari ini, yaitu surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh. Jangan kita hanya baca satu surah saja. Salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh, surah Ikhlas semua. Semuanya surah Ikhlas. Ataupun surah An-Nas. Ini yang biasa kita baca. Jadi salat subuh itu kita baca surah sesuai dengan apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Ini untuk bertujuan bagi menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita pergi kepada yang kedua. Bacaan salat zuhur dan asar. Bagaimanakah bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan asar? Apa yang beliau baca? Mari kita pelajari. Hadis yang pertama daripada Abu Qatadah. Ini hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. Yang bermaksud, pada dua rakaat pertama salat zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan dua surah. Ini dua rakaat pertama salat zuhur. Baginda Nabi membaca Al-Fatihah dan dua surah. Okey. Wa kana yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Beliau memanjangkan bacaan ayat pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Anda tengok ni. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ataupun surah dalam salat zuhur rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Adakah panjangnya sama rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua? Jelas berbeza. Rakaat yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan surah. Maksud saya membaca bacaan yang panjang. Sedangkan rakaat yang kedua beliau memendekkan bacaan. Berarti rakaat yang pertama itu bacaan dia lebih panjang
daripada rakaat yang kedua. Alright. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Beliau kadang-kala memperdengarkan ayat yang beliau baca. Kadang-kadang ni dalam solat zuhur beliau memperdengarkan kepada para sahabat apa yang beliau baca. Apa tujuannya? Supaya sahabat mengetahui apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bermaksud untuk menjaharkan bacaan dalam solat zuhur. Tidak bermaksud untuk mengeraskan suara ataupun bacaan dalam solat zuhur. Tetapi ia lebih kepada mengajarkan para sahabat surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur. Okey, ini dalam solat zuhur ya. Pada salat asar, sekarang pada salat asar. Wa kana yaqra'u fi salatil asri bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Sama penjelasannya dengan salat zuhur tadi. Pada salat asar beliau juga membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Ini sama. Ya, sama dengan salat zuhur tadi. Adapun pada ini sama, jadi sama ya. Untuk salat asar ni bacaan yang pertama, rakaat yang pertama bacaan baginda lebih panjang. Rakaat yang kedua lebih pendek. Sekarang dalam salat subuh. Wa kana yutawwilu fil ula min salati as-subhi wa yuqassiru fi tsaniyati. Ya, adapun pada salat subuh beliau memanjangkan ayat-ayat yang dibaca pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Begitu juga dalam solat subuh. Ya. Rakaat yang pertama beliau membaca surah Al-Mufassal yang tergolong panjang. Rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Mufassal yang tergolong pendek. Ataupun pada rakaat yang pertama beliau itu membaca surah yang terdiri daripada 60 ayat ataupun 100 ayat. Ataupun dia dibagi 2. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Okey, silakan buka muka surat yang ke-86. 86 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata. Ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna nakhrizu qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'asri. فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. Yang bermaksud, kami mengira-ngira lama berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur dan asar. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami mengira-ngira. Ketika kami solat bersama baginda Nabi, kami mengira-ngira lamanya beliau solat zuhur dan asar. Maka kami mengira-ngira lamanya beliau berdiri pada 2 rakaat pertama solat zuhur adalah seperti lamanya membaca surah Sajadah secara keseluruhan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri bahawa pada rakaat yang pertama lamanya baginda Nabi berdiri itu lamanya seperti membaca surah Sajadah. La haula wa la quwata illa billah. Ini dalam solat zuhur. Kami juga mengira lamanya beliau berdiri pada 2 rakaat terakhir dari salat zuhur. Nah, sekarang ni, bagaimana atau berapa lama, bagaimana lamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri pada rakaat yang kedua salat zuhur? Adalah seperti lamanya membaca setengah surah itu. Nah, sedangkan pada rakaat yang kedua salat zuhur ni lamanya dia adalah apa? Setengah surah itu. Setengah surah As-Sajdah. Setengah surah As-Sajdah. Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama.
Kami pun mengira-ngira lama berdirinya beliau pada rakaat pertama salat asar adalah seperti lamanya beliau berdiri pada rakaat yang terakhir salat zuhur. Ini untuk salat asar. Jadi kami pun mengira-ngira lama berdirinya beliau pada 2 rakaat pertama salat asar adalah seperti lamanya beliau berdiri pada 2 rakaat yang terakhir salat zuhur. Adapun pada rakaat terakhir salat asar lamanya adalah seperti setengah dari 2 rakaat pertamanya. Ini sudah jelas lah. Adapun Abu Bakar yakni Ibnu Abi Syaibah tidak menyebutkan surah As-Sajdah dalam riwayatnya, melainkan hanya mengatakan lamanya seperti membaca 30 ayat. Jadi dalam riwayat Ibn Abi Syaibah rahimahullahu taala ini menyebutkan dalam bahwasanya beliau itu tidak menyebutkan secara langsung bahawa baginda Nabi membaca mengira-ngira lamanya bacaan beliau seperti panjangnya surah Sajdah. Beliau cuma mengatakan lamanya seperti membaca 30 ayat. Masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ketika ditanyakan oleh Qaz'ah mengenai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ini ada seseorang bertanya nih, yaitu Qaz'ah. Qaz'ah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimanakah sifat solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini tengok nih. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kanatiz zuhru tuqamu fayantaliqu ahaduna ila al-baqi'i fayaqdi hajatahu. ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. tengok ni. كانت الظهر تقام. Bermaksud ketika solat zuhur dilaksanakan, azan dikumandangkan, kemudian iqamah juga dikumandangkan. Sayantaliqu ahaduna ilal baqi, salah seorang di antara kami ni ada yang pergi ke Baqi. Yang menjadi pemakaman sahabat sekarang tu. Jadi ketika solat zuhur ni mau dilaksanakan ni, sudah azan, sudah qoma dan semacamnya, tiba-tiba seorang di antara mereka ni pergi ke Baqi. Apa tujuan dia? Fayaqdi hajatahu, yaitu untuk membuang hajat, untuk berak. Ya, untuk berak. Jadi pada hadis ini boleh kita pahami bahawa seseorang apabila dia sudah sakit perut ataupun nak berak dan iqamat sudah dikumandangkan, sudah dilaksanakan, lebih baiknya dia pergi ke tandas dulu. Jangan terus solat. Kenapa? Karena apabila dia solat nanti tidak akan khusyuk. Dia akan teringat atau memikirkan bagaimana solat itu cepat selesai karena dia mau buang air, mau buang berak. Makanya lebih baiknya dulu pergi dulu, buang tuh. Karena dia mau menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, tidak boleh memikirkan sesuatu yang lain. Fayaqdi hajatahu. Summa ya'ti ahlahu fayatawadda. Kemudian setelah buang hajat, sahabat ini kembali pulang ke rumahnya dan berwuduk. Balik ke rumah dulu dan berwuduk. Setelah berwuduk, summa yarji'u ilal masjid. Lalu orang itu kembali lagi ke masjid. Setelah berwuduk. Kemudian pergi ke rumahnya untuk ambil wuduk, lalu kembali ke masjid. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u ila al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'atil ula. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada pada rakaat pertama. Ini salat zuhur ya, salat zuhur. Jadi apa maksud dalam hadis ini? Menunjukkan bahwasanya bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur pada rakaat yang pertama bacaannya panjang. Nah, ini
harus apa nih? Harus kita ingat nih. Ini perlu dicatat. Ya, perlu dicatat bahwa bacaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat zuhur pada rakaat yang pertama panjang. Apa buktinya? Buktinya tadi. Ketika salat zuhur, azan dan iqamat sudah dikumandangkan, ternyata seorang sahabat nih tiba-tiba keluar pergi ke baki untuk buang hajat. Lalu dia pergi ke rumahnya. Ini sudah berapa menit lah. Katakanlah buang hajat mungkin dalam 7 menit. Pergi ke rumah. Dari tempat pembuangan hajat ke rumah mungkin dalam 5 menit. 12 menit. Daripada rumahnya ke tempat ke masjid mungkin dalam 5 menit ataupun 10 menit. Dah berapa lah? Dah 20 menit. Ketika itu orang ini masih lagi melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah pada rakaat yang pertama. Itu menunjukkan bacaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjang. Ini rakaat yang pertama. Lalu bagaimanakah dengan solat kita? Macam mana solat kita? Padahal kita ni ketika solat zuhur, apalagi kita yang tengah kerja kan. Tengah kerja ni mestilah dia baca surah pendek lah. Takkan dia suruh baca takkan dia nak baca surah surah panjang. Dia ada time lagi untuk kerja kan. Ya, kalau kita masih ada ada time rehat yang panjang, usahakan walaupun kita tak nak contoh baginda Nabi 100%, minimum kita baca surah mufassal. Surah-surah yang sedang ya, yang pendeknya sedang-sedang. Seperti Sabbih isma rabbikal a'la ataupun wadduha wal laili idza saja. Ini solat zuhur, ya, solat zuhur. Tapi kalau nak ikutkan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah dalam solat zuhur pada rakaat yang pertama, baca surah yang panjang. Baca surah yang panjang. Itu cerita dia ni. Sifat solat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah yang dibaca dalam solat zuhur pada rakaat yang pertama. Alright. Di bawahnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata. Ini sekarang hadis Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah dia kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri bi wal-laili idza yawsha." Yang bermaksud pada salat zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Lail. Untuk salat zuhur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Lail. Wal-laili idza yawsha wan-nahari idza tajalla. Ma khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta. Kalau tak silap. Kalau silap silakan benarkan nanti ya. Wa fil 'asri nahwa dzalika. Pada salat asar membaca surah yang serupa, yang sama. Yaitu wal-laili idza yawsha wan-nahari idza tajalla. Wa fi as-subhi atwala min dzalik. Sedangkan ya pada salat subuh membaca yang lebih panjang lagi. Ini untuk salat subuh. Jadi ini kata Jabir bin Samurah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar beliau membaca surah Wal-Laili idza yawsha, dan hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Muslim nomor hadis 459 dan Abu Daud nomor hadis 806. Jadi bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dalam salat zuhur rakaat yang pertama itu lebih panjang bacaan dia daripada rakaat yang kedua. Kemudian yang kedua, bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur itu kadang beliau membaca wal-laili idza yawsha dan juga salat asar. Okey, tengok ni lagi. Muka surat 88. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu juga dari jalur At-Tayalisi. Ini dari hadis Samurah juga nih, tapi jalur dia lain daripada jalur At-Tayalisi.
dengan redaksi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi adh-dhuhri bi sabbih isma rabbikal a'la. Salat zuhur. Ya. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama. Ini dari Jabir bin Samurah. Baginda salat zuhur rakaat yang pertama membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Silakan itu di garis bawah ya. Antum boleh baca nih. Sabbih isma rabbikal a'la. Wa fihi wasyamsi wa duhaha. Ya. Salat zuhur pada rakaat pertama salat zuhur dan surah Asy-Syams pada rakaat kedua. Sedangkan rakaat yang kedua membaca surah wasyamsi wa duhaha. Ya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu yang dibaca oleh baginda Nabi pada rakaat yang kedua salat zuhur. Salat zuhur. Wa yaqra'u fi subhi bi atwala min dhalika. Sedangkan pada salat subuh beliau membaca surah yang lebih panjang lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah nomor hadis 510. Jadi kan menurut riwayat Ibn Khuzaimah ni daripada Jabir bin Samurah, surah yang dibaca dalam salat zuhur rakaat yang pertama Subhisma rabbikal a'la dan pada rakaat yang kedua wasyamsi wadduhaha. Kita boleh mengamalkan ini. Diingat ya, sentiasa kita ingat untuk membaca surah-surah ini dalam salat zuhur. Subhisma rabbikal a'la. Tak terlalu panjang. Kemudian hadis lain dari Buraidah Al-Aslami. Bacaan baginda Nabi dalam salat zuhur. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بإذا السماء انشقت ونحوها. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Insyiqaq dan yang semisalnya pada salat zuhur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah nomor hadis 511. Baik. Jadi idza as-samaa'u inshaqqat. Kemudian lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasma'una minhu an-naghmata fi adh-dhuhri bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Para sahabat mendengar suara Nabi yang membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah pada solat zuhur. Ini riwayat Ibn Huzaimah juga. Hadis 512. Jadi baginda Nabi solat zuhur, solat yang rakaat yang pertama membaca Sabbih isma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua membaca Hal ataka hadithul ghashiyah. Jelas. Muka surat 89. Dari Imran bin Husain. Imran bin Husain sekarang menceritakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur. Faja'ala rajulun yaqrabu bisabbih isma rabbikal a'la. Kemudian salah seorang makmum terdengar membaca surah Al-A'la. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Ya. Ini maksudnya salat berjamaah. Tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan sahabat. Di mana sahabat tersebut membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la. Falamman sarafa qal. Seusai solat, setelah solat beliau bertanya, ayyukum qara'a atau ayyukumul qari'? Siapa nih di antara kamu tadi nih yang membaca surah atau siapa yang membacanya? Siapa kamu nih yang baca surah tadi itu? Sabbih isma rabbikal a'la. Baginda Nabi bertanya kepada sahabat.
Faqala rajulun. Seorang lelaki itu menjawab, aku baginda. Aku yang membaca surah itu tadi. Faqala, ya, faqala, aku, ya, faqala, beliau bersabda, faqad dhanantu anna ba'dukum khalajaniha. Ya, apa maksud dia? Sudah aku kira, sudah aku duga, pastilah salah seorang di antara kamu mengganggu, yaitu membaca lebih keras daripada bacaanku. Ini jelaslah. Jadi para sahabat itu membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan bacaan dia lebih keras, lebih kuat daripada bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca itu jangan terlalu keras. Cukup didengar dengan telinga. Kalau dalam solat zuhur dan asar. Baik, hadis lainnya daripada Jabir bin Samurah. Daripada Jabir lagi bin Samurah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhr wal 'asr bi was-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq. Ini dari Jabir bin Samurah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Buruj dan At-Tariq pada salat zuhur dan asar. Salat zuhur baginda membaca surah Al-Buruj. Salat asar baginda membaca surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor hadis 979 dan At-Tirmidzi nomor hadis 307. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih. Al-Albani rahimahullahu ta'ala juga mengatakan demikian. Muka surat 90. Lihatlah asar daripada sahabat dan tabi'in lainnya yang menyebutkan teladan mereka dalam mengikuti Nabi dan apa saja yang diriwayatkan daripada mereka, baik secara panjang lebar maupun yang lebih sedikit daripada itu, dalam Al-Musannafat karya Ibn Abi Shaybah dan Al-Musannafat dan Al-Musannaf karya Abdul Razak. Kalau nak lihat, nak tengok yang lebih lebar lagi penjelasan dia tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah apa yang dibaca ni, kalau nak tahu tentang bacaan ni secara luas, secara sempurna, secara lengkap, baca Al-Musannaf karya Ibn Abi Shaybah dan Abdul Razak. Jadi itulah bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar. Jadi baginda Nabi ni di antara yang dibaca adalah Sabbihisma Rabbikal A'la ataupun Wasyamsi wa duhaha dalam salat zuhur. Dan juga membaca Idzas Sama'un Syaqqat, surah Al-Insyiqaq dalam salat zuhur. Kemudian dalam salat zuhur juga membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Kemudian disebutkan juga dalam salat zuhur baginda membaca surah Was-Sama'i Dhatil Buruj dan surah Asar Was-Sama'i Wat-Tariq. Nah, sekarang ni muka surat 90, bacaan salat maghrib. Ini salat maghrib. Salat subuh sudah, salat zuhur sudah, dan sekarang kita pergi kepada bacaan salat maghrib. Salat zuhur dan asar ya. Jadi salat zuhur dan asar ni sudah. Sekarang salat maghrib. Apa pula ni? Apa surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib? Apa ni soalan ni? Jika kita baca surah yang ada ayat sajadah ketika salat, contohnya membaca surah Al-Insyiqaq ketika salat Isya, perlukah kita melakukan sujud sajadah ketika itu? Kalau kita ni, memanglah ada disebutkan dalam hadis bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat lalu menjumpai ayat sajadah, maka beliau sujud. Jadi kalau kita pun membaca surah yang di dalamnya ada surah yang memerintahkan atau menganjurkan kita untuk sujud, kita sujud, diperbolehkan. Kalau tak nak sujud pun tak apa, tak ada masalah. Nah,
Oke. Bacaan salat maghrib. Nih, apa nih yang dibaca oleh baginda Nabi dalam salat maghrib? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, ini hadis yang pertama. Inna ummal fadli sami'athu wa huwa yaqra wal mursalati 'urfa. فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. Apa maksud dia? Ummul Fadl mendengar Ibnu Abbas. Siapa Ummul Fadl nih? Ummul Fadl nih ibunya Ibnu Abbas. Ya, ibunya Ibnu Abbas. Yaitu istri paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Abbas. Ummul Fadl. Membaca surah Al-Mursalat. Jadi Ummu Fadl itu mendengar anaknya yang bernama Ibnu Abbas nih membaca surah Al-Mursalat. Faqalat ya bunai. Lalu dia berkata. Ibu ni Ummul Fadl ni berkata. Ya bunai wahai anakku. Wallahi demi Allah. Laqad zakkaratani biqira'atika hadhihi surah. Bacaan surahmu ini telah mengingatkanku. Ya. Innaka la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Sesungguhnya Rasulullah itu sesungguhnya surah itu adalah surah terakhir yang ku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau membacanya pada salat maghrib. Jadi kata Ummul Fadl, kata Ibnu Abbas ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah membaca surah Al-Mursalat dalam salat maghrib. Dan itu yang terakhir yang didengar oleh Ummul Fadl. Nah, sekarang komentar Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar ini merupakan Imam Syafi'i, Imam dalam mazhab Syafi'i yang yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari. Mensyarah Sahih Bukhari yang paling baik insyaallah dalam kitab Fathul Bari. Dalam Fathul Bari hadis Ummul Fadl ini mengisyaratkan bahawa saat sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang lebih panjang daripada surah Al-Mursalat. Jadi kata Ibnu Hajar ni, ya, baginda Nabi semasa sehat membaca surah pada salat maghrib itu lebih panjang daripada surah Al-Mursalat. Karena sedang sakit keras, Rasulullah membaca surah yang lebih pendek, yakni surah Al-Mursalat untuk meringankan beliau. Jadi kenapa baginda Nabi ini membaca surah Al-Mursalat sebagaimana yang didengar oleh Ummul Fadl? Karena beliau ketika itu sakit keras. Beliau membaca surah Al-Mursalat. Tengok tu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras. Bukan sakit biasa, sakit keras. Kita sakit biasa ya. Sakit kepala ke, sakit lutut ke apa ke. Kalau nak solat biasanya baca surah yang paling pendek. Yang paling pendek. Supaya solatnya cepat habis. Cepat selesai. Sebab nak tidur, nak baring semua sakit kan. Tengok ni. Junjungan kita. Qudwatuna. Ya. Qudwatuna ni, Habibuna sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras. Dalam salat maghribnya membaca surah Wal Mursalati 'Urfa. Ada berapa ayat? Wal Mursalati 'Urfan fal 'asifati 'asfa. Berapa ayat? Wah, la haula wala quwwata 50 ayat. Walaupun ayat-ayat pendek ya, tapi dia 1,5 pages kan. Lumayan panjang. Kalau orang yang waras nih, orang yang sehat, dia menjadi makmum di belakang imam yang membaca surah Al-Mursalat ni, pasti dia mengira surah ini panjang. Tapi itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang begitu perhatian, begitu taat, begitu cinta terhadap agamanya yaitu Islam.
beliau tetap istiqomah. Jika beliau tidak dapat membaca surat yang panjang dalam surat Maghrib, beliau membaca surah yang agak pendek. Al-Mufassal wal Mursalati Urfa. Dan mungkin ini dijadikan dua bacaan ya dalam 2 rakaat. Dibagi 2 mungkin. Oke. Wal Mursalati Urfa. Boleh kita amalkan ya, boleh kita amalkan. Dari Jubair, sebab di sini dikatakan oleh oleh Ummul Fadl, surah yang didengar terakhir. Surah yang didengar terakhir. Maknanya surah ini dibaca oleh baginda sebelum beliau wafat, menghadapi wafat. Muka surat 91 dari Jubair bin Mut'im. Dia berkata, ini dari Jubair. Jadi yang pertama adalah surah Al-Mursalat yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil Maghrib bit-tur. Tengok ni. Jadi Jubair bin Mut'im. Yang bermaksud aku mendengar Rasulullah membaca surah At-Tur ketika salat Maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 765 dan Muslim nomor hadis 463. Jadi hadis ini sahih. Apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib yaitu surah At-Tur. Ya, surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur. Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, aku tidak menemukan satupun hadis marfu yang menyebutkan secara tegas surah tertentu yang harus dibaca pada solat Maghrib daripada surah-surah pendek yang termasuk mufassal. Jadi kata Ibnu Hajar ni tidak ada sebenarnya hadis yang marfu yang menjelaskan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca surah tertentu dalam surah Maghrib daripada hadis yang menyatakan bahwa baginda Nabi itu membaca surah Al-Mufassal. Dari Marwan bin Al-Hakam, dia berkata, qala li Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ma laka taqra' fil Maghrib bikisar? Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi tulayain. Ni tengok ni. Ada seorang sahabat ni ditegur karena membaca surah pendek. Tengok tu. Maksud dia, Zaid bin Sabit berkata kepadaku. Kata Marwan bin Al-Hakam. Dia pernah ditegur oleh Zaid bin Sabit karena membaca surah pendek. Apa perkataan Zaid kepada Marwan bin Al-Hakam? Kata dia, ma laka taqra'u fil Maghrib bikisar? Mengapa ataupun kenapa kamu ni membaca surah-surah pendek dalam salat Maghrib? Ini ditegur. Sebab Marwan ni dia membaca surah pendek dalam salat Maghrib. Dia ditegur oleh Zaid bin Sabit. Kamu kenapa membaca surat ini? Kenapa kamu membaca surah pendek? Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulayaini, membaca surah tulayaini, yaitu surah terpanjang dari 2 surah yang panjang. Kata Zaid bin Sabit, aku mendengar baginda Nabi ini membaca surah dalam solat Maghribnya, yaitu surah tulayaini. Apa yang dimaksud surah tulayaini? Yaitu surah Al-A'raf. Al-A'raf dan apa sebelumnya? Sebelum Al-A'raf, Al-Ma'idah. Yes, Al-Ma'idah dan Al-A'raf. Sebentar, saya sebut salah. Al-An'am. Al-An'am. Yang dimaksud tulayain ini adalah 2 surah Al-An'am dan Al-A'raf. Bukan Al-Baqarah dengan ni, bukan
Bukan surah Al-Baqarah dengan dengan Ali Imran, bukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Di dalamnya disebutkan juga bahwa Marwan bin Al-Hakam bertanya, apa yang disebut dengan tulayain? Jadi karena Marwan ini ditegur oleh Zaid bin Sabit, dia tak paham apa yang dimaksud surah tulayai ini. Maka kemudian Zaid bin Sabit menjawab, surah Al-A'raf. Jadi yang dimaksud tulayai ini yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib adalah surah Al-A'raf. Beliau salat Maghrib membaca surah Al-A'raf. Panjang surah Al-A'raf ni. Bukan tak panjang-panjang. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, karena itu disepakati bahawa yang dimaksud tulayain adalah surah Al-A'raf. Ini maksudnya surah yang dibaca dalam solat Maghrib, tulayain itu adalah Al-A'raf. Tapi kalau tengok dalam syarahan yang lain, yang dimaksud tulayain ini adalah dua surah yang panjang, iaitu Al-An'am dan Al-A'raf. Dan yang dibaca di antara di antara dua surah ini adalah Al-A'raf yang lebih panjang dibaca. Muka surat 92. Ibnu Hajar melanjutkan, cara mengompromikan hadis-hadis tersebut adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memanjangkan bacaan, iaitu membaca surah-surah panjang dalam solat Maghrib, dikarenakan hendak menerangkan bahawa bacaan yang panjang seperti itu dibolehkan, atau kerana beliau mengetahui bacaan itu tidak menyusahkan makmum. Adapun hadis Jubair bin Mut'im, ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahawa hal itu selalu dilakukan oleh beliau. Sementara hadis Zaid bin Sabit mengisyaratkan hal tersebut selalu dilakukan oleh beliau kerana Zaid mengingkari Marwan yang selalu membaca dengan surah-surah pendek, iaitu surah Mufassal. Seandainya Marwan mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah-surah yang pendek, tentunya dia akan membantah pengingkaran Zaid. Akan tetapi Zaid tidak membantah Marwan berkaitan dengan bacaan-bacaan panjang yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak dilakukan Marwan. Zaid hanya ingin agar Marwan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilihat oleh Zaid. Ibnu Hajar menerangkan lebih lanjut kedua hadis di atas menjadi dalil yang mensunnahkan untuk membaca surah-surah yang panjang. Ini dalam surah Maghrib. Surah Maghrib. Cuman begini, seperti mana yang sudah kita ketahui bersama, jika kita solat berjemaah, ada makmum dan imam, dan makmumnya terdiri dari orang yang lemah, dhaif, banyak orang tua, ataupun terdiri dari orang-orang yang sangat sibuk, maka lebih baiknya membaca surah-surah mufassal yang sedang. Jangan membaca surah-surah yang panjang. Ya, yang panjang. Kalau makmumnya terdiri dari orang yang lemah. Ya, orang tua, orang OQ dan sebagainya, anak kecil, budak kecil dan sebagainya. Jangan terlalu panjang. Kecuali apabila mereka itu sehat, kuat semuanya, muda-muda lagi, maka yang lebih baik surah Al-A'raf. Jadi bagi imam tu perhatikan dulu. Makmum tu dilihat dulu makmum tu. Macam mana keadaan mereka ni? Macam mana keadaan mereka ni? Sebab nanti kalau baca ayat yang panjang, seperti baca surah Al-A'raf, kemungkinan pada solat berikutnya mereka tidak akan hadir. Tidak akan ikut solat berjamaah lagi. Sebab mereka tidak mampu untuk berdiri lama. Bagi kita yang kuat, silakan. Ini yang lebih baik. Membaca surah yang panjang. Membaca surah Al-A'raf. Tapi bagi yang lemah itu diperhatikan juga. Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan lagi, menurutku,
Hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam bacaan Al-Quran di sini, yakni pada salat Maghrib, menyebutkan 3 surah berbeza yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surah Al-A'raf termasuk 7 surah yang panjang, iaitu surah Tiwal. At-Tur termasuk mufassal, dan Al-Mursalat termasuk yang sedang-sedang sahaja antara Tiwal dan mufassal. Okey. Sekarang hadis Aisyah, muka surat 93. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf, farraqaha fi rak'atain. Jadi bagaimana penjelasan tentang bacaan surah Al-A'raf yang dibaca oleh baginda Nabi dalam salat Maghrib? Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'raf pada solat Maghrib dan beliau membagi surah tersebut dalam 2 rakaat. Jadi bukan surah Al-A'raf itu dibaca dalam 1 rakaat, bukan, tak. Tetapi surah Al-A'raf itu dibagi 2 bagian. Yang pertama dibaca dalam rakaat yang pertama, kemudian setengahnya lagi dibaca pada rakaat yang kedua. Dan tentunya bacaan yang pertama ini lebih panjang daripada bacaan yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor hadis 991 dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ibnu Khuzaimah mengatakan di dalam sahihnya, aku mendengar Ahmad bin Nasr Al-Muqri mengatakan, aku begitu ingin membaca surah Al-A'raf 1 kali pada solat Maghrib. La haula wala quwwata illa billah. Jika mampu dipersilakan. Jika tak, silakan baca surah-surah Al-Mufassal. Demikianlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat, baik ketika bepergian maupun bermukim, yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Lihatlah asar-asar mereka dalam hal itu di kitab Al-Musannaf karya Abdul Razzaq dan Al-Musannaf karya Ibnu Abi Shaybah. Sebagai peringatan, Abu Daud di dalam sunannya berpendapat bahawa perintah untuk membaca surah yang panjang pada solat Maghrib sudah dinasah, dihapus. Ini menurut pendapat Abu Daud. Imam Abu Daud mengatakan dalam sunannya, ya, pendapat beliau bahawa perintah membaca surah yang panjang dalam solat Maghrib itu sudah dimansuh, dinasah. Ya, dihilangkan hukumnya, tidak berlaku lagi. Ini menurut pendapat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Sedangkan yang lain tak. Sementara itu Ibnu Daqiq berpendapat tetap membaca surah yang ringan-ringan ataupun pendek dalam solat Maghrib. Lihatlah bantahan terhadap semua pendapat itu dalam kitab Fathul Bari. Itu bacaan solat Maghrib. Jadi kesimpulan dia, the conclusion is, untuk surah yang dibaca dalam solat Maghrib, itu baginda Nabi membaca surah Al-Mursalat. Terlebihnya lagi apabila beliau mengalami kondisi sakit keras, beliau membaca Al-Mursalat. Sedangkan yang beliau baca, yang beliau biasa baca adalah surah panjang, iaitu surah Tulayaini, iaitu surah Al-A'raf. Dijadikan 2 bagian, dibaca pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Surah Al-A'raf. Ini mesti diingat. Naam. Right. Kita buka muka surat yang ke-94. Bacaan solat Isya. Bagaimana pula bacaan solat Isya? Dari Abu Rafi, dia berkata, solat Isya ni, صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة أي العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Tengok ni ya. Ini bacaan yang pertama ni. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang bacaan solat Isya. Kata Abu Rafi, aku mengerjakan solat atamah. Apa solat atamah? Atamah itu adalah solat Isya. Nama lain daripada solat Isya. Disebut solat atamah. Bersama Abu Hurairah. Faqara'a idza as-samaa'u insyaqqat. Kemudian dia membaca surah Al-Insyiqaq. Ya. Jadi Abu Hurairah ini dia membaca surah Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Lalu setelah selesai membaca surah itu, dia pun sujud. Tengok ni. Yang ditanyakan tadi tu ya. Ada dalam apa soalan tu? Ni lah. Lalu setelah selesai membaca surah itu, dia pun sujud. Abu Hurairah selepas membaca idza as-samaa'u insyaqqat ni, dia langsung sujud. Lantas aku bertanya, faqultu ma hadhihi? Ma hadhi? Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Rafi bertanya kepada Abu Hurairah. Ma hadhi? Ini sujud apa nih? Kenapa kamu sujud? Ini sujud apa? Qala. Dia menjawab. Sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku bersujud setelah bacaan surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Tengok ni. Abi Hurairah radhiyallahu anhu setelah membaca surah Al-Insyiqaq di dalam salatnya beliau langsung sujud. Dan perbuatan Abi Hurairah ini tidak diingkari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman Abu Rafi ini dia bertanya kepada Abu Hurairah karena dia tidak tahu, tidak mengalami hal seperti ini. Jadi dia kata, "Ma hadhi? Ini apa nih? Kenapa kamu sujud semacam ni? Ada dalil ke? Ada hadis ke daripada baginda Nabi?" Lalu Abu Hurairah menjawab, "Sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam." Aku sujud selepas membaca surah itu di belakang baginda Nabi. Dan Nabi tidak menegur pun. Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Dan aku ingin sentiasa mengamalkannya sampai meninggal dunia. Alright. Jadi yang pertama adalah surah Al-Insyiqaq yang dibaca dalam surah Isya. Surah Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Tin ketika surah Isya dalam safar beliau. Sekarang ni apabila beliau safar. Apabila beliau safar, apa surah yang dibaca dalam salat Isya-nya? Dari Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib menceritakan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin faqara'a fil 'isha' fi ihda ar-rak'atain biwat-tini waz-zaitun. Yang bermaksud suatu ketika Nabi berada dalam safar, iaitu perjalanan jauh. Kemudian pada saat solat Isya, beliau membaca surah At-Tin dalam salah satu rakaatnya. Jadi daripada hadis ini kita boleh memahami bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada dalam perjalanan, ya, beliau membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun dalam solat Isya-nya. Jadi kalau baginda Nabi melakukan safar dan beliau melakukan solat Isya, salah satu surah yang dibaca adalah Wat-Tini waz-Zaitun. Dan ini surah yang sangat mudah sekali untuk diucapkannya dan dibaca. Wat-Tini waz-Zaitun. Dalam redaksi Al-Bukhari, ini sekarang dalam riwayat Bukhari, disebutkan bab bacaan dalam solat Isya. Sementara Al-Bara' bin Azib berkata,
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin ketika salat Isya. Dan sungguh aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara ataupun bacaannya lebih bagus dari bacaan beliau. Memanglah bacaan beliau memang yang paling bagus, yang paling baik. Sebab bacaan beliau adalah yang diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah pendek ketika solat Isya. Karena beliau tengah menjadi musafir. Safar itu sendiri menuntut adanya keringanan. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang menjadi musafir. Karena itu beliau membaca surah yang agak panjang. Dari Samurah bin Jundub, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Amma ana fa inni usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhrimu anha usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayaini wa ukhiffu fil ukhrayaini." Yang bermaksud, aku sendiri mengerjakan solat Isya bersama para sahabat sebagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa aku kurangi sedikit pun. Aku mengerjakan solat Isya, lantas aku memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan memendekkannya pada 2 rakaat yang terakhir. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu, kita habiskan ya sampai bacaan solat Jumat. Tinggal satu lagi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz radhiyallahu anhu pada salat Isya. Nah, kata dia, "Falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wa idza yawsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wa dhul hajah." Maksud dia, hendaklah saat menjadi imam kamu tidak salat dengan membaca surah Al-A'la, Asy-Syams dan Al-Lail. Kerana di antara makmummu ada yang sudah tua, yang lemah dan mempunyai kebutuhan ataupun keperluan yang mendesak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi maksud dia adalah kalau kita menjadi imam, ya, maka kita jangan sampai membaca surah-surah yang panjang apabila yang menjadi makmum itu terdiri daripada orang-orang yang lemah, orang yang sangat tua, dan orang yang mempunyai keperluan yang mendesak. Nah, perhatikan dulu, makmumnya itu siapa. Nah, kalau sudah kenal dengan makmum, maka antum boleh menentukan apa seharusnya surat yang dibaca. Ada banyak asar daripada sahabat dan tabi'in yang menyebutkan pengalaman mereka terhadap sunnah, pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi dalam hal solat Isya yang dapat dibaca dan dilihat dalam kitab-kitab musannaf seperti Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah dan Al-Musannaf karya Abdul Razzaq. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan mempelajari tentang bacaan solat Jumat. Solat fardu ni dah kita bahaskah bacaan-bacaan baginda Nabi dalam solat subuh, solat zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita tinggal kita amalkan. Kalau kita betul-betul umat yang mengaku cinta, umat yang mengaku sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidupkan sunnah-sunnah ini. Ya, amalkan bacaan-bacaan ini, bacaan-bacaan surah yang dibaca oleh baginda Nabi dalam solatnya. Apa yang dibaca baginda dalam solat maghrib, dalam solat subuh, dalam solat isya, dalam solat zuhur, dalam solat isya, kita amalkan. Walaupun kita tidak mengamalkan semua. Kita amalkan semampu kita. Karena ini tidak ada paksaan. Ini hanya sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, insyaAllah ta'ala pada minggu hadapan kita akan mempelajari tentang bacaan solat Jumat. Apa surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi dalam solat Jumat. Naam. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم
فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. Jadi untuk kuliah anak ni sudah di apa ni? Sudah di update tentang masanya, iaitu dipindah kepada pukul 12 suku sehingga pukul 1.25. Nah, kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.